Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Apa khabar semua? Dan juga salam kepada selamat sejahtera kepada seluruh pemancing-pemancing di seluruh tanah air, terutamanya peminat-peminat tega memancing. Ya, tak kisahlah di mana saja berada. Ah, Hari ni aku mengisahkan nak cerita bab mancing. Cerita bab muzik, gitar di sebelah ni pun tak cerita bab gitar, tak cerita bab show, tak cerita bab nak buat album ke, tak cerita bab penyanyi baru ke, drama baru ke, apa mak nenek kedebuk-kedebak apa semua. Kita cerita hari ni pasal mancing. Kita stop dulu pasal muzik. Ya. Itulah tadi kepada peminat-peminat pemancing-pemancing Malaysia, saya mengucapkan apa khabar semua. Tadi pun sudah ucap apa khabar. Tadi salam pengenalan daripada saya. Inilah dianya. Pekakeh-pekakeh memancing saya sudah hampir 3 tahun lebih ya saya tak pergi memancing, memandangkan pada tu ialah negara-negara Malaysia ataupun di seluruh dunia dilanda pandemik COVID hampir-hampir 2 tahun. Sebelum pandemik tu pun aku pun tak pergi mancing. Waktu tu hampir-hampir setahun, tu kata nak dekat 3 tahun lah. Jadi itulah adanya. Dah lama sangat tak memancing, jadi barang-barang pun ada yang berabuk-rabuk, ada yang jam lah, ada yang dah tak boleh nak putar, berpusing, apa semua. Jadi itulah adanya. Ya, kalau benda pakai mancing ni kalau tak ditengok, tak diservis, apa selepas kegunaan kita memancing, kita tak servis, dia akan mengundang kata orang dia jam lah, dengan berkarat lah, apa semua. Terutama sekali apabila kita sudah memancing di laut ya. Tahulah laut ni dia akan ke air masin. Jadi kalau kita balik tu kita tak cuci dengan air ke, dengan kain-kain ke apa semua, dia jadi masalah lah pada kita punya mesin ni. Jadi itulah dianya. Kepada pemancing-pemancing, saya syorkan apabila sudah memancing apa semua, apabila walaupun memancing tu tak kisahlah di mana, di sungai ke, di lombong ke, di paya-paya ke, di laut ke, itulah jadinya, especially tu yang mancing di laut ya. Sebab penjagaan mesin ni perlulah, kadang-kadang kita tak ambil pot sangat lah lepas mancing tu. Maklumlah badan penat, taruh situ. Jadi sementara taruh situ kita pun relax, penat. Badan macam mana nak pergi cuci apa. Mudahnya 2-3 minggu situ dia sandornya. Okey, jangan. Jadi itulah saya harap kepada mancing-mancing, mungkin korang pun tahu cara penjagaan mesin ataupun dan rod ya. Itulah dia. Kita bab mesin ni ialah saya memancing ni hampir itulah kena lama dah. Masa saya masih kata orang bujang terang-tantang lagi dah memancing dah ni. Apa semua. Sampailah saat ini. Ada ketikanya memancing ni, itulah dia, tak terfikir yang kita ni sedang mancing, tutup. Member kena telefon, Yus, mana kat mana ni, apa semua. Kenapa mancing? Jadi member pun ada kata tak mengajak lah, apalah, itulah, ginilah. Ya tak? Jadi, okey. Pada hari ni, itu tadi saya kata tadi cerita buat mancing lah. Ya. Sebab saya punya mesin-mesin apa semua ni, semua sebenarnya dah terabur semua ni. Hari ni daripada pagi tadi lepas subuh saya duduk cari itu cari ini, alhamdulillah dapatlah, ada yang dapat, ada 2-3 mesin yang saya tak jumpa lagi. Di mana saya tahu, saya pun tak tahu. Jadi kebanyakan mesin yang saya ada ni hampir 20 lebih biji ya. Itu yang ada. Tapi yang ada sekarang ni lah yang ada. Faham je lah kita punya
ni rod mesin ni kalau kan member-member nak pinjam apa ke, tak apalah kita bagi. Tapi itulah masalah ni kadang-kadang kawan-kawan ni. Kalau katakan tak minta, pakat sudah lah. Pakat sudah lah benda tu hak milik dia. Jadi hak milik dia. Kan? Tapi tak apalah. Memandangkan depa semua ni pun tak ada mesin nak mancing. Kadang-kadang mesin ni pun dah terlampau banyak sangat. Kita pun nak lupa bagi dekat siapa. Itu adanya. Mungkin korang pun tahu macam mana kawan-kawan kita kalau tak ada mesin nak mancing ni, minjam lah. Itu tadi kalau tak diminta, pakai sudah lah tu. Okey, tak apa, itu masing-masing punya hal. Kita pun tak nak beritahu kan. Jadi inilah adanya kakek-kakek saya nak memancing. Mungkin saya saya nak servis tadi ni sebenarnya. Benar servis kata, baik buat cerita pasal mancing ni apa semuanya kan. Mungkin ialah penggemar mancing, apa minat tega memancing, mungkin nak tengok aku punya pengalaman memancing. Kalau nak tengok aku punya pengalaman memancing, kena buka lah aku punya channel, Use My Channel. Jangan lupa itu dia. Jadi itu pertama-tamanya aku kalau nak nak servis balik, kena ada lah benda ni kan. Benda ni kan tak bendanya RD40 ni kan apa. Jadi senang sebab benda ni dia memang praktikal lah pada aku. Kita macam nak spray apa-apa kan, pada nak spray kita punya plier ni ke cutter ke gunting ke apa ke, dia jadi soft kita nak gunting lah. Kadang kalau kita tak servisnya, kadang-kadang tahulah kena air masin ni di pantai berkarat, kita nak nak dapat ikan, kita nak jolok tu tak boleh nak buka macam ni, jenuh kena tangan-tangan macam ni kena buka. Jadi kena ada benda ni, kita spray tu, okey, kita main selalu, insya-Allah okey. Jadi soft, dia lembut lah kita nak gunakan. Jadi itulah mungkin ya penggemar-penggemar tu mancing, mungkin kebanyakan itu barang atau sebenarnya aksesori mancing ni umpamanya kena ada lah. Ya tak, kena ada umpama macam box kakek dia punya batu-batu ladung, klip apa semua lah. Kemudian mata-mata kail dia, klip dia apa semualah kan. Jadi itulah dia macam kadang-kadang kita kalau nak pergi mancing belah-belah laut dalam, kena pakai dia punya rapala ke apa ke. Itu ledanya tadi. Jadi sedikit banyak kita boleh share kita punya pengalaman memancing, macam mana memancing. Macam di Perak ni kalau nak mancing memang banyaklah tempat. Itu ledanya. Umpamanya macam kalau nak mancing laut, ada laut. Kita nak mancing sungai, ada sungai. Itu macam Sungai Perak, apa semua. Kemudian kita nak mancing lombong, kita pun ada lombong. Jadi kalau kita nak pancing macam payah-payah pakau ni pun ada juga. Itulah. Itu sebabnya saya minat memancing ni. Mungkinlah setengah-tengah orang kalau tak minat mancing ni, apalah pergi mancing. Buat penat, menunggu, sejogoh, seorang, dua tiga orang, duk tengok tu. Kan? Jadi ada setengah tu kata, buat apa pergi mancing kat market tu. Belikan, bagi duit, berapa ringgit, berapa kilo, kita dah dapat ikan. Macam ikan yang kita dah ada. Itulah dia. Pada yang tak suka memancing ni, sebabnya benda ni, benda ni minat. Minat ni ceritanya, tidak boleh dijual beli. Lantaklah apa orang nak kata ke apa ke. Tapi kalau dah minat ni, kita punya, salah satunya kita punya hobi, tak boleh kata tak, tidak boleh kata tidak. Lantaklah orang nak kata apa. Kan? Tapi dia buat nohin buat kepala dia je. Itu kadang-kadang orang memancing ni, jiwa dia lain macam sikit. Jiwa dia suka jiwa ketenangan, kedamaian dan kesabaran tu mestilah kena ada. Nak menunggu satu kita punya pancing ni atau menurut kita nak kena ikan tu memang kena banyak kesabaran. Dia tunggu, tengok apa semua itu gini apa, tengok macam mana, fikir-fikir dan itu fikiran kita. Jadi ialah tengok dia punya view punya tempat memancing kita, jadi fikiran kita jadi simple, jadi tenang lah, tak ada nak fikir
masalah-masalah di luar sana gitu gini apa ke apa ke, dia hilang buat seketika. Jadi kita dapat rasa kenikmatan tu, jadi ketenangan tu, kita belajar kesabaran macam mana. Itu salah satulah apa yang saya ada, ya apa dan apa yang yalah yang aku ada, mungkin kepada peminat-peminat dan penggemar-penggemar pemancing ni pun macam tu juga. Dia tak peduli apa orang nak kata kau, especially macam yalah mentara guru kau mancing. Kadang dia orang tu alah bisa tanggal biasa lah benda-benda tu. Mula-mula je. Kan? Kalau boleh demo tu kalau nak ambil ni suami ni nak mancing, konon-kononnya nak di apa, nak digaji ni rod lah, nak dipatah ni rodnya, itu sembang je tu, tak belum ada lagi ceritanya tu. Tak ada demo nak buat macam tu. Itu salah satu. Itu kadang memancing ni orang yang sensitif orang yang sensitif lah pada aku. Itulah dia yang cerita sedikit buat memancing lah. Jadi orang akan tanya pada aku kan, Brother Yus ni pasal bila pula nak pergi mancing? Tahu ke dia memancing apa semua? Itulah tadi kan, memang masa tu ialah kita yang nak menetapkan masa tu kita nak buat apa. Jadi kalau tak ada buat apa, duduk rumah terjogoi menung, tak ada satu buat apa, kadang fikir-fikir ambil rod apa semua ni, 2-3 rod pun belah. Mana yang dekat-dekat ni, dekat salah mancing dekat Ipoh ni banyak lumbung, sungai apa semua. Kalau nak mancing di belah-belah sungai-sungai Perak ni, belah-belah di apa ni, Kebun Gajah, Parit, Kuala Kangsar, Teluk Intan apa semua, itu sungai-sungai besar lah. Maksud aku sungai Perak lah. Tapi kalau biasa-biasa ni, kalau di Ipoh ni nak mancing dekat-dekat ni tak masalah, berselerak lumbung kan. Sungai-sungai yang ada pun ialah pilih je sungai mana nak pergi mancing, berselerak dekat Ipoh ni. Jadi kepada peminat-peminat pemancing, boleh share pengalaman, boleh share tempat-tempat yang hotspot kat mana kita nak pergi mancing, tak ada masalah. Itulah dianya. Ada kalanya memancing ni, kalau ikutkan, ada masanya kena ada geng, ada masanya kena seorang-seorang, ada masanya kena tak ramai lah, macam kita geng-geng ni 4-5 orang, 5-6 orang. Ada masanya seorang-seorang, kemudian ada waktu ketikanya berdua je. Itu lidahnya. Jadi kalau kita nak mancing ramai-ramai dengan kawan-kawan, tengoklah sama ada kita nak naik bot ke, nak mancing di belah-belah kelong ke. Macam pengalaman saya pernah lah dengan kawan-kawan saya dalam 7-8 orang apa semua. Kami sewa bot. Satu bot yang enjin tengah tu, yang boleh naik sampai 15 orang tu. Tapi tak adalah kami tak adalah banyak sampai 15 orang. Hampir-hampir dalam 8-9 orang tu lah kami pergi. Kami pergi belah-belah Pulau Sembilan pun ada, area-area Pangkor tu pun ada kami main. Ada kalanya kami terlajak atas sikit pada Pulau Sembilan, hampir dekat Pulau Jarak tu pun ada juga. Itulah, tapi dalam masa tu adalah pengalaman yang melucukan dan ada yang menggerikan. Waktu menggerikan tu, semasa kita ada di atas bot tu, ialah tahulah nak pergi ke Pulau Sembilan, Pulau Jarak. Kita cuaca ni kita tak boleh nak jangka. Kalau dia mari sekarang, tak nak kata apalah, kita banyak istighfar je lah. Sebab dah ada pengalaman macam tu ya. Waktu kami tengah mancing tu, ribut mari apa semua, tak sempat kami nak cari perlindungan di balik-balik pulau kecil, tak sempat. Itu salah satu dah pengalaman yang amat mengerikan lah. Itu mana itu tawakal kepada Allah. Dan juga lepas tu ada jugalah aku mancing dengan kawan-kawan aku tu di belah-belah Kebun Gajah sana, di ladang sawit. Kebun Gajah sana banyak sawit, ada apa semua, dan kebun-kebun. Itu kadang aku pergi macam malam lah. Malam aku tak pergi ramai, hanya dalam paling tak ada pun 2 orang lah. Sebab
Aku pun tak nak mancing ramai sangat kalau malam-malam ni. Tahu-tahu je lah kalau dah malam, dah ramai sangat ni, kalau sampai 4-5 orang ni, kita bukan mancing. Kita nak seronok. Jadi pasal bila nak dapat ikan? Jadi kalau nak mancing ni udah ramai 4-5 orang, satu malam tu duduk, berkumpul perum-peram sembang apa ni, ikan apa macam ni. Kata, kalau nak sembang perum-peram, baik pergi kedai mamak, baik ke tengah teh, lagi best. Ya tak? Jadi itulah dia. Aku pergi mancing kalau malam, aku tak ramai pergi. Kalau dalam 2 orang ya, kan satu otai itulah dia ni. Kalau bak mancing memang nak caranya, aku pun tak boleh ikut cara dia ni. Banyak sangat pantang larang mak nenek dia tu, bukan pantang larang apa. Cara dia tu pun kena tengok, bukan pantang apa kan, dia tak ada. Tapi cara dia mau mancing tu, memang aku respect lah. Tu sebabnya dia tak suka ramai-ramai apa semua ni. Dia suka 2 orang, tapi kebanyakan dia suka mancing dengan aku lah. Sebab aku ni, dia kata, boleh ikut kepala dia lah. Mana yang sebelum aku ni, dia bawa, ada yang lain pada aku, dia kata, tak berapa nak ni, tak berapa nak cun lah. Sebab kadang-kadang, tengah-tengah mancing sedap ni, 3-4 jam, ngajak balik. Tengah pancing-pancing di kerang, mentara guru telefon, ngajak gitu gini. Itu yang dia rasa macam tak best lah. Jadi itulah aku selalu mancing berdua dengan dia lah. Tapi lah itulah tempat tu lah, lokasi tu. Lokasi tu kadang-kadang orang kata amat menggerunkan lah. Malam-malam ni seorang-seorang mancing, kita pergi 2 orang. Jadi kalau dah sampai lokasi tempat tu, aku dengan dia ni terpaksa kena berpisah lah. Dalam jarak dalam 100 meter lah. Jadi bermaknanya kita kena pancing lah seorang-seorang. Pancing seorang-seorang gitu gini, apa hujan ke apa ke. Sementara kita dah standby lah, kita punya kemah-kemah ala-ala komunis ni. Kemah-kemah yang boleh berteduh lah. Kita takut apa, takut hujan. Sebab banyak kali dah aku terkena lah. Mancing. Tengok dalam pukul 3 2 pagi dah tutuhnya hujan, selenjur-lenjurnya. Itu dengan sejuknya apa. Dah 2-3 kali kena tak boleh. Itu walaupun macam mana pun, kena buat kemah ala-ala komunis tu cukup lah. Sebab kita berteduh hujan je. Jadi kalau kita penat sangat pun, kita boleh bentang ke, bentang canvas, kita boleh baring-baring. Itu je lah. Kadang-kadang kalau benda tu tak ada pun, yalah takut hujan, itu masalahnya. Itulah dia. Perjauhan jarak di antara aku dengan kawan aku seorang ni yang otai tu, itulah 100 meter. Jadi dalam 100 meter tu, bayangkanlah kalau duduk seorang-seorang, dah sampai daripada pukul 6 petang sampailah pukul 8-9 pagi, berapa jam tu, tercubur dah duduk seorang-seorang. Itulah, kadang-kadang bercakap seorang pun ada. Kalau kata benda-benda yang kata orang yang pelik-pelik ni, biasalah. Kalau orang kata tak ada benda yang pelik-pelik yang mengganggu ni, kalau duduk seorang tu membohong lah. Tapi itulah dia katanya, kita kena lawanlah perasaan tu. Dia kata orang situ takut-takut berani. Tak? Macam-macam pengalaman aku ni kalau nak macam seorang ni. Macam-macam hal lah. Okey. Di sini mancing aku ni ada berbagai-bagai sebenarnya. Mancing aku ni ada berbagai-bagai. Aku yang, kalau katakan aku nak pergi mancing udang, ya, aku selalu pergi mancing udang di belah-belah Teluk Intan lah, di Sungai Perak Teluk Intan satu, kemudian di Sungai Krian, belah-belah Bagan Serai sana pun okey juga. Kemudian kalau nak dekat-dekat ni, belah-belah di Tanjung Tualang pun ada juga, tapi ada tempat-tempat dia lah. Tapi yang paling best pada aku di Teluk Intan. Di Teluk Intan memang sempoi. Kalau tak percaya, ada masa jom kita pergi. Ya. Sekali lagi aku bagi nombor telefon, call, kita brother, jom kita pergi mancing. Tak ada masalah, aku tak kisah orang tak kenal aku ke, aku tak kenal orang ke, tapi mak mancing ni kepala mau sempoi. Mesti jadi cun kepala kita. Sebab minat tu sama-sama. Tak boleh mancing udang. Mancing udang ni selalunya aku gunakan bot lah. Bukan bot, macam mana? Bot fiber. Bot fiber yang
15 kuda tu dah cukup dah. Kita bukan nak speed, kita nak pergi tempat yang hotspot je lah. Itu tu kalau satu fiber tu boleh naik dalam 3 orang lah. Selalunya kalau aku ni memang 2 orang je lah. 2 orang je atas boat fiber tu. Jadi boat fiber tu kalau kita mancing 2 orang, kita boleh pakai joran 4-5 joran boleh, 3 joran. Selalunya aku pakai 3 joran lah, macam joran macam ni lah aku pakai. Tak, joran-joran macam ni ada 3, ada 5 joran joran udang ni. Tu dia kata ada yang meminjam tak dipulang-pulangkan balik tu daripada awal aku cakap kalau dah minjam ni, kalau tak dituntut hak milik depa lah. Kan, tapi nak buat macam mana? Kadang kawan-kawan ni tu susah kadang ya. Jadi itulah tempat-tempat yang aku pergi mancing udang apa semua, aku gunakan mesin yang jangan besar-besar, kecil-kecil macam ni okeylah. Kan? Dan lagi kalau aku nak pergi mancing belah-belah sungai Perak ke apa ke, aku pakai mesin-mesin yang macam ni lah. Mesin ni macam ni, sungai Perak apa semua, aku pakai selalunya pakai 2 mesin lah, 2 mesin ataupun 3 mesin. Kan? Ini tadi baru je ambil mesin dekat satu kedai penipu, kedai mata sepek. Kan, sebab dia yang boleh merepairkan aku punya mesin ni. Ni jenis pen. Pen ni lama dah ni. Aku simpan ni. Hampir lah kat 25 tahun ada. Kan? Tapi okey lah, dia dah repair tu apa ke. Nampak tadi okey. Tadi itu hari masa tak repair tu benda ni boleh ke depan, boleh ke belakang, boleh. Bermakna dia punya rod dalam tu ada masalah sikit dengan dia punya gigi dia tu. Tapi dia dah bawa. Ni okey lah. Apa semua. Sayang jugalah mesin pen ni, yang pen ni. Kan lama sangat aku simpan. Memang pen ni memang sekarang ni memang tak ada dah. Yang macam ni. Kan memang tak ada lah. Itulah dia memancing ni. Jadi kalau cerita buat mancing ni, itulah kita tadi. Ya, macam-macam perkara boleh terjadi. Macam-macam pengalaman yang kita hadapi apa semua. Jadi itulah pengalaman-pengalaman aku tadi yang mengerikan ada apa semua. Memang mengeri pun. Susahlah, bukan nak cerita pun. Kalau orang nak cerita pun tak tahulah nak percaya, tak percaya sudah ini pengalaman. Tapi kalau kita kaki-kaki pancing ni, kalau dah memancing di tempat-tempat lubuk mana-mana, seorang, dua ke, mesti akan jadi perkara yang tak diingini. Dan kita kena hadapi benda-benda macam tu. Ya. Okey, satu lagi. Dulu ingat tak masa ada berita harian buat pertandingan joran, jelajah joran apa semua. Aku ada mengerti juga benda tu. Banyak tempat yang aku pergi juga lah. Adalah 5-6 negeri yang aku pergilah. Sementara tu, waktu tu aku pun meniaga lah waktu tu. Meniaga juga macam expo lah. Pernah ikut jelajah joran ke satu negeri. Sambil meniaga ni, aku meniaga expo. Aku pergi mancing lah. Itulah aku kalau buat joran, jelajah ni, pertandingan joran, bertiharan joran ni, tak adalah pernah dapat hadiah. Tapi seronok dapat kenalan, dapat tengok kerana pemancing ni berbagai-bagai kan. Itulah dia tadi. Jadi aku buat kalau pertandingan joran ni, aku gunakan rod aku yang ini. Aku selalunya pakai 2 rod lah. 2 rod yang ini. 2 rod ni. Jadi 2 rod ni satu 16 kaki, yang satu lagi ni 13 kaki. Kan? 13 kaki aku gunakan mesin, satu mesin Daiwa. Kan, Daiwa mana ya? Yang mana ya? Ni. Ni Daiwa ni, dia punya Dewa, apa ya? 5,500. 1,500 Dewa ni aku untuk pancing pantai lah. Kalau yang 16 kaki ni memang pantai lah, sebab pancing pantai ni mungkin peminat mancing pun tahu.
Kan setengah tu kita nak balin tu kena kena pergi jauh sikit. Sebab kalau kita tak balin selagi mau, kalau di balin dekat-dekat je, bukan tak ada ikan, tapi kita nak ikan yang boleh dapat yang besar-besar lah. Tapi mancing yang 16 kaki ni aku dalam pertandingan aku tak pernah dapat. Tapi ada satu ketika pakai rod ini dengan mesin ini, aku pernah naik pari dalam hampir 8 kilo lah. Itu di mana tau? Itu di belah-belah Lumut, tau tempat yang dia orang riadah Lumut apa tu. Dekat TLDM base tu. Situ aku pernah naik tapi dah lama enggak lah. Hampir 8 kilo. Melengkung-lengkung jugalah nak naik ini, tahulah pari kan, dekat 8 kilo dia punya lebar besar tu. Tu jam itulah pakai rod yang 16 kaki ni. Itu pengalaman aku lah. Memang kita orang amat meronok kan. Jadi itulah tadi pengalaman aku memancing. Boleh kita share bersama, boleh kita tahu kat mana ada hotspot. Dan juga kalau peminat-peminat mancing yang ingin memancing sama aku, dengan aku, kalau katakan nak mancing di Kelong ke, nak mancing di Sungai Perak ke, nak mancing udang ke, boleh call aku. Boleh call aku cakap Produyus, aku nak mancing lah apa semua, ingat tarikh dan waktu. Tak apa, aku boleh dapatkan nombor telefon. Katakan nak mancing udang, kena telefon lah. Ni orang yang mempunyai boat fiber tu. Jadi kalau kita nak mancing di Kelong, nak berapa orang? Selalunya Kelong ni aku pergi dalam 7-8 orang lah. Tengok Kelong lah. Kalau Kelong tu besar, yang besar pun ada sampai 20 orang pun ada. Tapi kalau dah ramai, dah semeriung, dah majlis dia macam pesta pula atas Kelong tu apa orang datang nak mancing, nak relax. Ini dah macam pesta pula dah. Itu tak boleh lah. Jadi aku suka mancing di Kelong tu dalam 7 orang, 8 orang cun lah. Ada satu tempat ni di belah Segari sana. Jadi kalau kita nak mancing laut, pun boleh juga. Katakan nak pakai bot yang kuasa kuda 40 kuda punya, bot sangkut belakang tu, hanya boleh mancing tu dalam 3-4 orang ada pot lah kita nak mancing. Kalau kita nak mancing yang laut dalam ni pun ada juga. Jadi tak apa. Kalau akan korang semua nak mancing dengan aku ke apa ke, nak try mancing lah dengan Brother Yus ke apa ke, aku bagi nombor aku. Ingat ya nombor 017 511 7201. Ingat ya, 017 511 7201. Ingat nombor tu. Dah tekan okey. Dah dapat nak nak mancing, boleh kita planning lah. Okey, itulah dah tadi sedikit sebanyak untuk mengisahkan cerita pengalaman mancing aku ni. Sebenarnya ada banyak cerita ni, aku tak boleh nak buat panjang-panjang sebab tahulah konten-konten ni kalau panjang-panjang kan kita nak download tu dia macam berat sikit lah. Itulah perkakas mancing yang aku ada kat sini. Aku kalau nak mancing aku kena complete lah. Aku ada untuk pelayar, untuk ambil, kadang-kadang ambil matakai yang tertelan dengan ikan-ikan, kata apa semua, gunting kan apa. Ini perlu benda-benda macam ni. Orang pemancing mesti tahu punya. Untuk guna ni untuk apa? Untuk kata, gunting dan untuk pisau ni untuk slice ikan ke apa ke, untuk slice sotong ke, banyaklah guna. Okey, itulah tadi ya. Mungkin korang pun dah tahu dah standby korang punya pakai mancing ni. Jadi itulah dia nya. Apa lagi ya? Okey, tadi aku cerita bab bab pertandingan tadi lah, waktu bab dalam macam pantai. Aku gunakan selalunya aku di benda ni aku reka sendiri. Benda ni. Tahu tak? Benda ni adalah itu pancang ataupun pacak. Pancang ni aku reka sendiri. Ni. Reka sendiri. Aku create sendiri. Kemudian aku pergi kat member aku suruh dia welding lah. Kan, dia minta tahu ini dia ni untuk pacak.
batang rod untuk yang panjang tu yang 16 kaki ni. Yang ni kan. Ini kita pun tahu. Ini spring motor apa semua. Buat reka sendirilah. Ya. Kena create lah benda-benda macam ni. Dipacak ni kita injak ni masuk ke dalam apa semua. Okey, cun dia tu. Tak lari dah. Dia mesti dah macam dia kena konkrit pula dah. Itu dia tadi. Okey. Jadi sedikit banyak itulah sejenis pengalaman aku memancing. Merata tempat lah tempat mancing ni dalam cuaca yang macam mana, cuaca yang kita orang ada yang cuaca elok, ada yang cuaca elok. Itu semua pengalaman kita lah. Okey, itulah tadi sedikit sebanyak perbincangan kita, pengalaman kita, dan kita boleh bertukar-tukar pandangan, boleh bertukar-tukar pendapat, boleh bertukar-tukar tempat untuk kita memancing. Di mana saja, selagi kita ni masih ada, selagi kita ni masih berminat memancing, jangan lupa telefon aku yang aku bagi nombor tadi tu. Itu tadi, catat nombor tu, apakah call aku, insyaAllah. Kalau tak dapat call, WhatsApp. Nombor tu pun ada WhatsApp. Okey. Lagi aku pun tak tahu dah, tak ada apa nak sembangkan sebab tak lagi ni aku nak mengisahkan, nak tengok apa benda-benda yang tak ada, apa semua. Jadi aku kena pergi beli benda-benda yang nak kita memancing ni, umpamanya macam mata kai, tengok mata kai apa yang tak ada, apa semua. Kan, mata kai apa yang tak ada. Itu dia. Kadang-kadang kalau kita ni tak check barang-barang kita, ada yang tertinggal, kita nak mencari, udah ada tak ada pula. Itulah. Mata kai macam ni apa semua. Macam-macam saiz ada mata kai ni. Macam-macam saiz ada. Daripada kecil sampailah saiz besar apa semua. Dan juga batu-batu ladung ni pun nak check apa semua. Maklumlah dah berapa lama aku tak pergi mancing, tak check apa semua ni, apa semualah. Okey, aku pun tak ada cerita banyak. Cukuplah setakat ini sementara waktu, sebab kalau nak cerita lagi pengalaman aku yang mengerikan, yang meronokkan ada. Nanti di lain hari, di lain konten aku akan ceritakan pengalaman aku yang mengerikan. Kalau dengar ni kadang macam orang tak percaya. Okey, akhir kata, selamat memancing. Ya. Selamat memancing, berhati-hati bila memancing, jaga keselamatan kita, jaga diri kita. Kalau nak memancing tu, tempat-tempat kalau siang-siang ni seorang-seorang tak apalah, tapi kalau tempat malam-malam ni tak ada pun 2 orang mesti. Ya, ini pengalaman aku. Jadi akhir kata, selamat berjuang, selamat memancing. Tak kisah di mana, dan lagi itulah tadi. Dan aku pun tak tahu dah nak sembang apa dah, malu pasal ni. Dan akhir kata, andai kata ada terkasar dan tingkah laku aku, ada cakap aku yang tidak menyenangkan, aku minta maaf kepada semua di luar sana. Jadi itulah, kalau nak mancing tadi, call aku, nombor dah aku bagi. Okey, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.